Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan, selamat petang untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Apa khabar saudara Mansur Muhammad, saudara Sabdi Baki, saudara Yub Zali, saudara? Begitu juga saudara Muhammad Fazli, saudara Ajib Azroy, saudara Elias Muhammad, terima kasih hadir salam petang menemani saya. Tok Misai Desaru, saudara Puan Maksu dari Bukit Mertajam, Raja Kamal, Raja Baizian, apa khabarku? Moga sihat ya. Puan Samsiah, saudara Abdul Razak, Madam K, apa khabar? Saudara Supar Roslan, saudara Abdul Razak, saudara Ajib Azroy. Bagaimana keadaan rumah anda ya, saudara Maksu? Tempat Maksu katanya Bukit Mertajam, hujan lebat. Saudara Wan M. Bakri, salam sore. Saudara Kamal Yunus, saudara Yuza. Begitu juga saudara Supar Roslan, saudara Rahman, saudara Karin Jusnas, saudara Wan M. Bakri, apa khabar sahabat? Tempat saya, kawasan rumah saya ya, saudara Abdul Rahman Abdullah dari Johor Bahru. Hari ini hujan saya. Start bila pukul 3 petang, pukul 12 tengah hari tadi saya. Lepas Zuhur, Zuhur 1:05, 1 minit, lepas Zuhur hujan. Hujan tak berhenti lah, tapi dia tak lebat. Saudara Nazir Bazian, salam, saudara Juragan Gemilang, begitu juga saudara Humanity katanya. Saudara Selamah Yusof di Kampung Gentam. Golap Bona, nak hujan lah tu, lobek nampaknya. Yo, di 9 saudara. Di Gentam, Kampung Gentam, Kuala Pilah. Madam K, Sungai Mati Tangkak, Johor, hujan dah turun, angkat jemuran. Saudara Azizah Arzaina, bagaimana puan? Salam dari Taiping. Begitu juga Man Socho, saudara Nurizan, puan Azizah Syali, Umi Happy. Ya, kawasan puan Selamah Yusof di Kuala Pilah, hujan. Nak hujan, belum hujan lagi, tapi dah golap dah. Puan Nuriah Arsyad, hujan sepanjang hari tapi tak lebat di hutan Melentang. Begitu juga macam rumah saya daripada lepas Zuhur tadi sampailah saat ini masih hujan. Bukan renyai, hujan begitu, tapi hujan ini boleh membawa banjir Puan Nuriah Arsyad. Saudara Wan M. Bakri, itu juga Raja Kamal, Raja Baizan, katanya di Setiap Alam hujan dah berhenti. Alhamdulillah. Puan Aizah Jaafar, kita lalu sini sekejap. Waalaikumsalam. Di Ipoh cuaca baik, kata Ajib Azroy. Saudara Amy Mesra. Mak Nok, apa khabar? Kawasan rumah anda bagaimana? Sekitar rumah saya hujan, tapi hujan tak lebat. Saya khawatir hujan-hujan beginilah selalu saudara boleh mau banjir. Dia tak berhenti, berterusan. Kalau lebat, betul berhenti, okey juga saudara. Macam kata saudara Raja Kamal, Raja Bazian, dia kata di Setiap Alam dah berhenti dah. Tak adalah banjir nanti ya saudara. Saudara Azizah Jaafar nak solat. Silakan, tak ada masalah, silakan. Saudara Ahmad Mab, saudara Abdul Rahman, Alang KZ Jamaluddin, di Kudim hujan renyai-renyai. Begitu keadaannya saudara. Saudara Abdul Rahman dia kata di Labuan hadir baru berhenti hujan lebat. Hujan lebat di Labuan, tapi dah berhenti, alhamdulillah. Itu gambaran. Baik saudara, kita teruskanlah pencerahan petang ini. Hari ini, hari Selasa, tanggal 24 Oktober. Solat asar pun dah buat saudara. Tadi asar tadi pukul 4.17, 4.20 dah boleh buat asar dah sebenarnya. Hari pun sekarang ni waktu berjalan begitu pantas saudara. Dalam keadaan hari ini, kita usia-usia begini terasalah. Tahu-tahu dah hari Selasa saudara. Tanggal 24 Oktober. Dah 24 Oktober saudara. Penghujung bulan 10, bulan Oktober. Selepas nanti November. Lepas November, Disember, dah habis. Tahun 2023, tinggal lagi sebulan, tinggal lagi 2 bulan lagi saudara. Habis dah. Tapi, kita masih lagi begitu. Sebab itu saya katakan bahawa dalam usia begini, waktu berjalan begitu pantas. Sebenarnya putaran jam itu tepat. Dia tak berhenti walaupun sesaat. Dan dia tidak berlalu begitu cepat. Tapi kita, perasaan kita merasa cepat waktu berjalan. Ya saudara, Alang Abdullah Majid, Waalaikumsalam dari Pekan. Dia kata Pekan panas. Alhamdulillah. Kita juga saudara Muhammad Yusof, Yahya, terima kasih. Baik saudara, saya mendapat khabar katanya Ya Ahmad Muhammad Awak Su dari Larut ya saudara.
Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun sampai daripada Mesir, daripada Egypt. Mesir ni dulu, kita kalau sebut Mesir ni saudara, itu adalah kawasan antara negeri yang memang menjadi cita-cita kita nak pergi. Sebab di situlah letaknya Al-Azhar. Dulu sebelum saya sampai ke Kairo ataupun Mesir di Egypt saudara, saya ingatkan Mesir tu macam mana, tentulah macam mana di Mekah, rupanya bukan saudara. Egypt ni saudara, rupanya saya dapat, alhamdulillah saya berkesempatan tinggal di Hotel Hilton. Hotel Hilton di Kairo, dia di pinggiran Sungai Nil. Tak besar mana pun Sungai Nil saudara, kecil. Dan airnya pun taklah jernih, hitam. Itulah, bila saya tengok Sungai Nil tu, saya mengimbau apa yang diceritakan. Apa yang diceritakan saudara, bukan apa yang saya tahu, tapi yang saya baca mengatakan Sungai Nil itulah apabila bonda kepada Nabi Allah Musa menghanyutkan anak bayi kecilnya sehinggalah sampai ke istana Firaun, saudara. Dan rupanya di Mesir saudara, di Egypt, memanglah di situlah letaknya pusat pengajian Islam yang terkenal, Universiti Kairah saudara tu ya. Tetapi dia siang memanglah. Orang Mesir ni saudara garang-garang rupanya. Sewaktu saya sampai, saya ingat pengalaman saya. Dia bila kereta taksi yang saya naik saudara tersentuh sikit, turun-turun, kira dah, kalau orang Melayu kita nak bergolok dah, nak bertumbuk dah saudara. Itu keadaannya, garang dia orang. Dan waktu malam, ya benar-benar ada tarian guelik saudara. Atas ke atas dalam Sungai Nil semua ada. Memanglah suasananya siang nampak okey, tapi malamnya macam syurga idaman ya saudara. Mahfuzah, apa khabar? Dah habis kerja dengan baik. Ini mungkin saat ini waktu minum-minum petang saudara. Saudara Tony, Jasmani Nisa, tak ada lah kok. Tengoklah, tak dapat nak bercakap. Apa kes? Janganlah bergaduh saudara Tony. Jangan bergaduh. Kairah, lebih kurang sama lah tu. Kairah tu begitulah, Kairah. Di situlah letaknya pusat pengajian di Mesir saudara. Kalau Syekh Universiti di Kairah itu tarafnya macam Perdana Menteri saudara, dihormati. Tapi malamnya ya benar-benar. Saya berkesempatan lah sampai, dan saya terkejut juga saudara sebab dia menggunakan mata wangnya pound masa itu, tapi bukan pound sterling. 1 pound dia ini England, Britain, samalah berpuluh ribu pound Cairo. Dan suasana begitu. Jadi bila saya lihat laporan Datuk Seri Anwar Ibrahim telah kembali ke tanah air setelah berjumpa dengan pemimpin di Kairo, membincangkan soal tentang ini umat Islam di Gaza yang sekarang ni sedang teruk dipedal oleh rejim Zionis. Dan dalam keadaan begitu, saya ternyatalah bahawa dunia Arab memang menghormati Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu ceritanya sebenarnya saudara. Sebab dia pergi ke Jordan, dia bertemu dengan Prince Salman di Riyadh, dia bertemu dengan Erdogan di Turki, dan boleh dikatakan dia bertemu dengan hampir keseluruhan pemimpin-pemimpin Liga Arab mencari solusi untuk menyelesaikan persoalan di Timur Tengah saudara. Dan keadaan ini memang benarlah. Jadi saya bila tengok laporan yang saya lihat saudara, ternyata apa yang diungkapkan oleh almarhum Tun Razak kepada Yang Mulia Tengku Razili Hamzah itu ada kebenarannya. Saya bukan nak cerita tentang Datuk Seri Anwar Ibrahim saudara. Saya nak cerita petang-petang ni kita mengimbau kenangan silam. Kerana saudara, selalu saya katakan bahawa sekitar 6 hari sebelum almarhum Tun Razak mengembuskan nafas terakhirnya di kota London, dia ada berbicara dengan Yang Mulia Tengku Razali, sahabat paling akrab dengan beliau. Sebenar-benarnya almarhum Tun Razak sepatutnya dijadualkan bercuti selepas dia hadir mesyuarat di Bali, iaitu penubuhan ASEAN. Almarhum Tun Razak dijadualkan bercuti di Southern France ataupun selatan Perancis, di Cannes saudara, yang orang buat ini pesta filem dunia, di Cannes Film Festival saudara. Jadi asalnya almarhum Tun Razak dijadualkan bercuti di Cannes. Jadi Tengku Razali waktu itu belum lagi pergi bersama-sama. Beliau pergi kemudian. Jadi waktu dia tengah berkemas-kemas
untuk bertolak ke Southern France ataupun di Cannes, tiba-tiba Yang Mulia Tengku Razali mendapat panggilan daripada pejabat Perdana Menteri supaya meminta beliau mengalihkan penerbangannya daripada Southern France, daripada Perancis ke kota London. Tengku Razali pun tak tahu kenapa, tapi dia biarlah arahan Perdana Menteri, dia terus pergi ke London. Sampai di London, lepas tu almarhum Tun Razak rupanya dah masuk hospital. Tapi Tun Razak tidak tinggal di hospital di London. Dia memilih untuk keluar dari hospital dan duduk satu hotel, Churchill Hotel, bersama dengan Yang Mulia Tengku Razili Hamzah. Jadi situlah saudara, banyak perbincangan diadakan. Saya berkesempatan berbual dengan Tengku Razali tentang kehidupan, bagaimana beliau bersama dengan Tun Razak. Dan beliau adalah antara the cream, antara orang kepercayaan paling tinggi bagi Tun Razak dalam sektor ekonomi. Sebab dialah juga yang merintis jalan untuk kita membuka lembayung perniagaan antara Malaysia dengan China. Walaupun waktu itu negara China tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan kita. Tapi Yang Mulia Tengku Razili Hamzah mengikut arahan Tun Razak, beliau membawa sekitar dalam 30 orang anggota Dewan Perniagaan Melayu bertandang ke negara China, berjumpa dengan Xiao Diping, silap saya, saudara, Chow Enlai. Dan di situlah dirintis akhirnya kita ada punya hubungan diplomatik antara Malaysia dengan negara China. Ini jangan lupa saudara. Selepas itulah semaraklah kita punya ekonomi apabila minyak sawit yang kita hasilkan melalui Felda mendapat tawaran pembelian daripada negara China. Itu antaranya saudara, sikit-sikit dulu saya cerita saudara. Tetapi itu bukan ceritanya waktu di London. Jadi 6 hari sebelum almarhum Tun Razak meninggal dunia, almarhum Tun Razak berbual dengan Tengku Razali, kata, Lee, katanya, mereka rapat ya. Lee, kita ni balik nanti ke Kuala Lumpur, kita buat banyak benda ni katanya. Sebab sekarang ni negara kita tengah nazak. Kerana waktu itulah almarhum Tun Razak baru memahami bahawa dirinya sudah terkepung oleh tali barut daripada komunis Marxis. Di China komunis Mao Zedong, tapi Marxis ni di Rusia, komunis Marxis. Jadi dia kata bahawa kita kena selamatkan negara kita. Yang pertama sekali, katanya itu kita mesti memulihkan semula Harun. Itu yang almarhum Datuk Harun Idris. Ternyata almarhum Tun Razak sedar bahawa Datuk Harun Idris adalah seorang waktu itu ketua pemuda yang setia, yang tidak berbelah bagi kesetiaannya. Dan kasih sayang almarhum Tun Razak, almarhum Datuk Harun pada Tun Razak sukar untuk diungkapkan. Sebab itu dalam buku diary dari penjara, almarhum Datuk Harun pernah menulis, dia mengatakan bahawa ada tawaran daripada tali barut Marxis komunis supaya beliau menentang Tun Razak, dan beliau memberi jawapan, over my dead body. Jadi sedangkan akhirnya kerana percaturan politik artinya saudara, bagaimana politik menggunakan mahkamah untuk membenamkan karier seseorang pemimpin itu dah berlaku zaman Tun Razak lagi saudara. Dan mereka telah pun membuat tuduhan kononnya Datuk Harun itu melakukan korupsi, sedangkan tak berlaku, tak ada pun. Jadi Tun Razak dah sedar. Sebab tu dia kata pada Tengku Razali, dia kata, Lee, balik Kuala Lumpur nanti kita kena selamatkan Harun. Kita mesti selesaikan masalah Harun. Jadi Tengku Razali kata, okeylah, tak apalah. Kita balik nanti, kita usahakanlah. Dan yang kedua, ini yang bab ini paling penting saya. Yang kedua dia kata, kita mesti berusaha membawa masuk Anwar Ibrahim ke dalam UMNO. Kerana waktu itu Datuk Anwar Ibrahim memimpin ABIM. Jadi Tengku Razali kata, kenapa? Dia kata, sebab dia kata pengaruh Anwar Ibrahim ni terutama di negara Arab terlalu besar. Memang benar saudara, kerana waktu itu Datuk Anwar Ibrahim memimpin Angkatan Belia Islam Sedunia, ABIM, iaitu WAMI saudara. Jadi berasaskan daripada permintaan Tun Razak itu, Tengku Razali kata, okey, tak apa, kita balik nanti, kita selesaikanlah masalah ini. Itu cerita benar saudara, boleh tanya Tengku Razali, beliau masih lagi hidup lagi, boleh bertanya. Sebab itu bila dia akhirnya, tapi malangnya saudara, almarhum Tun Razak tidak kesampaian. Selepas 6 hari beliau diberitakan telah pun kembali ke rahmatullah. Itu cerita benar. Jadi persoalan sekarang ni bahawa Tun Razak sudah dapat melihat, pertama sekali persoalan Datuk Harun mesti diselamatkan. Kalau tidak, dia kata UMNO ini akan bergolak dan Harun adalah terinaya. Itu berarti memang benar saudara.
Kalau saudara menatap dari penjara catatan Datuk Arun, memang dia tidak terlibat dalam rasuah itu saudara. Tapi kerana anasir subversif yang mengelilingi Tun Razak ketika itu, mereka menggunakan jawatan mereka, mempengaruhi ketua pembangkang dan membuat tuduhan yang akhirnya waktu itu bukan SPRM saudara, waktu itu adalah Biro Siasatan Negara, BSN. Jadi BSN membuat siasatan dan menghadapkan Datuk Arun ke mahkamah atas tuduhan rasuah. Tuduhan pertama iaitu apabila isu Bank Hong Kong Asia Bank. Sedangkan tanah itulah milik tanah Hong Kong Asia Bank, cuma nak dicantumkan saja. Apabila Hong Kong Asia Bank bersetuju untuk memberi dana politik 250,000 je pun saudara. Mungkinlah masa itu besar saudara, untuk tabung UMNO Selangor. Bukan pada Datuk Arun saudara. Dan wang itu diberi pada Datuk Arun sewaktu beliau mau bertolak ke Munich. Kerana Datuk Arun, almarhum Datuk Arun memimpin pasukan bola sepak berjaya sampai kita qualified saudara untuk bertanding ke Piala Olimpik di Munich. Jadi waktu itu Rosdin Yaakob, sisa politik Datuk Arun, bawa wang yang diambil daripada Hong Kong Asia Bank bagi pada Datuk Arun. Datuk Arun kata, ini duit siapa ni? Dia kata, ini daripada Hong Kong Asia Bank. Ini bukan duit saya. Ini duit UMNO Selangor. Masukkan balik. Jadi wang 250,000 itu dimasukkan dalam bank UMNO Selangor, saudara. Berarti tak ada satu sen Datuk Arun tak ambil. Itu tuduhan pertama. Tuduhan kedua, kerana Datuk Arun adalah menjadi pengurusi Bank Rakyat. Dan gerakan pemuda UMNO yang dipimpin Datuk Arun waktu itu sedang berusaha untuk mewujudkan ataupun menaja pertandingan tinju antara Joe Buckner dan Muhammad Ali di Kuala Lumpur. Matlamatnya, kerana bila diadakan siaran secara langsung ke seluruh dunia, maka popularlah Kuala Lumpur. Itu matlamatnya. Yang kedua, bolehlah juga dapat dana, kononnya penganjuran tinju Muhammad Ali dengan Joe Buckner itu boleh mengaut untungan ratusan juta. Jadi Datuk Arun kata setuju. Tapi masalah pemuda UMNO tak ada duit. Dan ditubuhkan sebuah syarikat atas nama Tinju Dunia Sdn Bhd, milik pergerakan pemuda UMNO. Jadi bila Datuk Arun berjumpa dengan Tun Razak, dia kata, Tun, kita nak mengadakan pertandingan tinju antara Muhammad Ali dengan Joe Buckner di Kuala Lumpur. Tun Razak kata, baguslah, baiklah benda begitu. Tapi kita tak ada duit. Nak pinjam macam mana? Lepas tu Tun Razak kata, you kan ke chairman. Kerana waktu itu Datuk Arun adalah pengerusi Bank Rakyat. You kan chairman Bank Rakyat. Buatlah pinjaman daripada Bank Rakyat. Kata. Jadi atas sarangan Tun Razak, Datuk Arun balik ke pejabat dia apa semua, minta supaya syarikat Tinju Dunia secara membuat pinjaman Bank Rakyat. Yang meluluskan itu pun bukan Datuk Arun. Yang meluluskan pinjaman itulah Datuk Abu Mansur. Ini ada dalam perbicaraan, ada dalam kertas penghakiman dan sebagainya. Bukan Datuk Arun, dia tidak. Tapi kerana ketika itu Datuk Arun adalah Ketua Pemuda UMNO Malaysia. Syarikat Tinju Dunia itu milik Pemuda UMNO Malaysia. Dan bank yang meluluskan itu adalah Bank Rakyat. Jadi pusing ke situ, dilihat bahawa Datuk Arun ada kepentingan. Itulah asasnya Datuk Arun dituduh terlibat dalam rasuah Bank Rakyat. Akhirnya merengkuklah Allahyarham Datuk Arun selama 6 tahun saudara di penjara Pudu. Sebab itu tapi masa di London tu, perbincangan antara Datuk Arun dengan Tengku Razali, Tun Razak sudah merasakan bahawa ada sesuatu yang tak kena. Dia kata kita kena selamatkan Harun. Tapi tak kesampaian apabila Tengku Razali balik ke Kuala Lumpur 6 hari selepas itu, almarhum Tun Razak meninggal dan Perdana Menteri yang baru, Tun Hussein On, meneruskan tuduhan terhadap Datuk Arun melalui mahkamah. Itu cerita satu. Berbalik pada cerita Anwar Ibrahim. Jadi Tengku Razali dia fikir ini amanat, dia kata. Sebab almarhum Tun Razak, dia pemikiran dia pandang ke depan. Sebab memang dia kata Anwar Ibrahim ni dihormati oleh dunia dan beliau pemimpin-pemimpin Arab ni sayang pada dia kerana dia memimpin gerakan WAMI. Terbukti pun sekarang bila berlaku peperangan antara Israel dengan Gaza, isu Palestin ini, bahawa putera mahkota Salman sendiri menghubungi Anwar Ibrahim untuk berbincang bagaimana mencari penyelesaian. Artinya dunia Arab saudara. Itu keadaan saudara. Kita tak boleh nafikan. Jangan kita letakkan kebencian ini kita kerana kita tidak sealiran dari segi politik, tapi realitinya begitu. Jadi Tengku Razali balik Kuala Lumpur bertemu dengan ibu kepada Datuk Anwar Ibrahim, Allahyarhamah Mak Yan. Kerana dia kenal dengan keluarga Datuk Anwar Ibrahim disebabkan oleh bapa
kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Waktu itu Pak Ibrahim adalah setiausaha parlimen di Kementerian Kesihatan. Tengku Razali jadi Menteri Kewangan. Jadi jumpa keluarga minta supaya mereka memujuk Datuk Seri Anwar Ibrahim menyertai UMNO. Kerana Datuk kata Tun Razak, kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana usah ada ura-ura. PAS mau mengundang Datuk Seri Anwar Ibrahim menyertai parti PAS. Waktu itu saya. Ini cerita benar. Petang-petang ni kita mengimbau masa silam, saudara. Tapi masa terus berlalu, saudara. Sebab itu selalu saya katakan Bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihah wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia sentiasa dalam kerugian. Dan kita kadang-kadang bila kita menoleh ke belakang, seandainya almarhum Tun Razak masih hidup, tentulah kemelut kehidupan politik kita hari ini tidaklah sebagaimana teruk hari ini, saudara. Dan berbalik cerita ni Datuk Seri Anwar Ibrahim, bila Tengku Razali memujuk satu hari Datuk Anwar Ibrahim waktu itu menjadi cikgu, saudara, di Yayasan Anda dekat Bangsa. Di Bangsa dia ada ke sekolah dia panggil Yayasan Anda. So bila diundang Tengku Razali di pejabat Kementerian Kewangan. Jadi Datuk Anwar Ibrahim dia baik dengan Datuk Ibrahim Ali. Ini cerita benar, saudara. Saudara boleh bertanya dengan Datuk Ibrahim Ali. Kalau saya bohong boleh tanya Datuk Ibrahim Ali. Benar tak benar? Sebab saya sendiri pun bertanya dengan beliau. Ini saya memang santai-santai, Saudara Mansur Wahab. Sembang santai-santai mengimbau masa silam. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim bertandang ke pejabat yang mula Tengku Razili Hamzah di Kementerian Kewangan di Jalan Duta. Jadi Tengku Razili kata, Anwar, kenapa tidak? Dia anak muda masa itu. Datuk Seri Anwar Ibrahim memimpin Angkatan Belia Islam, ABIM. Tengku Razili kata, why not you join UMNO? So Anwar Ibrahim bercakap dengan Tengku Razali. Dia kata, you tahu, you know me? Cara style biasalah Anwar Ibrahim. You know me? My focus is on the Islamic. Dan kebetulan waktu itu yang mula Tengku Razali sedang merangka untuk menubuhkan Bank Islam. Ini cerita benar, saudara. Jadi dia kata, kalau betul begitu, dia kata, ini saya ada file ni, saya nak tubuhkan Bank Islam. Kenapa tidak? You lihat ni kertas kerja untuk menubuhkan Bank Islam ini. Why not you tubuhkan Bank Islam? Tapi you menyertai UMNO lah. Itulah umpan Tengku Razali pada Datuk Anwar Ibrahim. Saudara boleh tanya dengan beliau. Umpan yang mula Tengku Razali pada Datuk Anwar Ibrahim untuk menyertai UMNO. Jadi Datuk Anwar Ibrahim kata, kalau gitu okeylah, saya akan timbangkan, insyaAllah. Dia kata, dia balik. Yang tukang bawa file tu, saudara, Datuk Ibrahim Ali. Ini boleh tanya dengan beliau. Datuk Ibrahim sekarang ni sebagai Presiden Parti Putra, kalau tak silap saya. Dan bila selepas itu Datuk Seri Anwar Ibrahim pun bagi Tengku Razali, dia bersetuju. Tengku Razali jumpa Dr. Mahathir mengatakan bahawa why not kita bawa masuk Anwar Ibrahim. Mula-mula he's a bit reluctant. Dr. Mahathir adalah antara orang yang agak reluctant ataupun tidak begitu berkenan lah. Sebab mungkin dia merasakan ada saingan dari segi politik. Jangan lupa saya, Dr. Mahathir pernah dipecat daripada UMNO. Jadi dia seriau. Mungkinkah Datuk Anwar Ibrahim ini adalah saingan politik beliau. Dalam keadaan-keadaan begitu, Tengku Razali memujuk, akhirnya Dr. Mahathir setuju. Maka menyertailah Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam UMNO. Jadi artinya, saudara, isunya Datuk Seri Anwar Ibrahim masuk ke menyertai UMNO bukan dia masuk era Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri. Itu benar. Tapi bukan Dr. Mahathir yang melambai Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini adalah amanat daripada almarhum Tun Abdul Razak. Saudara, kadang-kadang saya melihat sejarah-sejarah begini, alangkah baiknya, saudara. Saya hari ini sampai saat ini, saudara, saya tercari-cari seorang pemimpin yang sehebat Tun Razak dan sehebat timbalannya satu ketika dulu itu almarhum Tun Dr. Ismail. Tun Dr. Ismail meninggal pada 2 Ogos 1973, saudara. Akibat serangan jantung, saudara. Dan saya kalau mendengar cerita Tun Dr. Ismail ni, bila yang saya dengar ni melalui penceritaan yang mula Tengku Razili Hamzah. Saya berhasratlah satu ketika nanti nak mengundang Tengku Razili Hamzah untuk kita berbicara cerita benar. The Untold Story with Tengku Razili Hamzah. Mungkin saya doakanlah saya dapat luang waktu. Datuk yang mula Tengku Razili Hamzah juga mempunyai waktu kita berbicara tentang The Untold Story. Sebab dia berkata pada saya, cikgu politik beliau adalah Tun Dr. Ismail. Memang Tun Dr. Ismail ni satu orang yang serius. Tun Dr. Ismail adalah orang yang bertanggungjawab memecat Dr. Mahathir daripada UMNO. Bukan Tengku Abdul Rahman. Kerana apabila saja beliau kalah daripada pilihan raya, tewas kepada bapa Perdana Mujahid.
Saudara, dah tua ni. Kenapa? Di Alor-Star Selatan. Dia kalah situ, dia jual nama Melayu lah. Dia jadi sebagai juara The Malay Ultra. Masa itu dia maki Tengku Abdul Rahman dalam surat terbukanya. Konon-kononnya surat dia pada Tengku Abdul Rahman, saudara. Tapi surat itu dicetak dan diedar, disebarkan pada seluruh negara, pada seluruh pemimpin-pemimpin UMNO, warga UMNO. Dengan tuduhan Tengku Abdul Rahman tidak mempunyai hati dan jiwa pada orang Melayu. Berjudi dengan Cina. Macam-macam lah ceritanya. Yang ini bila dibawa dalam mesyuarat, saudara, macam sekarang lah, 338 UMNO tu adalah kumpulan pemikir yang membantu Presiden Parti. Dan bila dibaca surat itu, orang yang paling meledak sekali adalah Tun Dr. Ismail. So Dr. Ismail kata, if this is the story, I will sack him. Tun Dr. Ismail waktu itu sebagai naib Presiden UMNO, saudara. Timbalan Presiden UMNO, Tun Razak. Jadi menurut Tunku Razali, dia kata orang yang memecat Dr. Mahathir daripada UMNO adalah Tun Dr. Ismail. Tapi yang membawa masuknya adalah Tun Razak selepas beliau mengambil alih sebagai kepimpinan UMNO, sebagai Presiden UMNO. Itu cerita dia, saya. Saya mengatakan bahawa saya rindukan hadirnya orang macam Tun Dr. Ismail. Saya tidak tahu ketegasan Tun Dr. Ismail. Dia ada dulu, saya mendengar cerita daripada almarhum Tun Sulaiman Inam Shah. Saudara, orang Johor, orang Muar, saudara. Begitu juga daripada sahabat saya, Allahyarham, Datuk Kadar Shah. Mereka ni orang Muar, rumah pun berhampiran, satu jalan. Menurut ceritanya, Tun Dr. Ismail ni ada seorang sahabat. Sahabat dia adalah India. Dia di India ni buat meniaga jual surat khabar. Kedai kecil, jual surat khabar di Pekan Muar. Di Muar, saudara. Jadi, berkawan lah, saudara, sejak daripada muda sampailah Tun Dr. Ismail dilantik sebagai Menteri Dalam Negeri. Jadi, rupanya India ni dia tidak mendapat kerakyatan. Dia tak ada CJ kerakyatan. Dia bukan rakyat Malaysia. Cuma datang, sekarang ni parti lah, saudara, yang kita bising-bising soal parti ni. Rupanya yang jadi kawan pada Dr. Ismail waktu itu, India ni, dia pun parti. Jadi apabila Dr. Ismail dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri. Macam sekarang ni Datuk Sri Saifuddin Nasution yang kita heboh soal parti apa semua, memang kuasa Menteri Dalam Negeri. Jadi dia berjumpa dengan Dr. Ismail, dia datang ke pejabat, dia jumpa. Dr. Ismail biasalah kawan lama. Dia kata, Tun, saya minta satu permohonan. Tuan kata, apa dia? Dia kata, saya nak minta, kalau bolehlah minta kerakyatan. Kalau tak dapat kerakyatan pun tak apalah. Dapat ini pasport merah pun tak apalah. Bukan pasport ini, kad pengalaman merah. Jadi pengiktirafan sebagai warga tempatan. Ya, saudara. Jadi Tuan Ismail kata, dah. Baru dia tahu yang kawan ni adalah parti. Jadi dia kata, okay, tak apa. Kalau begitu, you ambil borang, you isi. Jadi dia ni isilah dia borang, dia isi borang dia, nama dan sebagainya, memohon untuk mendapat kerakyatan. Saudara tahu, walaupun India itu sahabat baik pada Tun Dr. Ismail, setelah dia dapat surat permohonan itu, dia simpan. Ini Tun Dr. Ismail. India ni, saudara, dia balik ke rumah dia di Muar, ceritalah dengan keluarga dia. Alhamdulillah lah gamaknya, gamak dalam bahasa Melayu lah, saudara. Dia kata, okey lah. Ismail sudah janji saya boleh dapat kerakyatan. Kita okeylah hidup di sini. Sebab mereka suka. Malaysia ni dulu, dari dulu lagi, negara yang makmur. Semua orang suka duduk. Jadi dia seronok. Tanpa disedar, petang itu juga, saudara. Sekitar dalam pukul 6.30 petang. Black Maria, kereta polis sudah sampai ke rumah India itu. Terus cekupnya India tu, saudara. India yang mohon kad kerakyatan, sahabat baik Tuan Dr. Ismail. Dia ambil, dia deport, terus dihantar pulang ke India. Itulah seorang, jadi Tun Dr. Ismail ni orang yang tegas. Sebagai Menteri Dalam Negeri, dia menjaga amanah. Dia tegas, dia kata, out you go. Jadi kawan ni terpinga-pinga lah, baru jumpa Dr. Ismail, minta kerakyatan, sahabat, kata okey. Ini cara Tun Dr. Ismail bekerja, saudara. Dan maka dia deport. Dalam 2-3 bulan selepas itu, ada pula kebetulan Tun Dr. Ismail mendapat undangan lawatan ke India. Ini cerita benar, saudara. Dia buat lawatan ke India, sampai di India, dia carilah kawan dia tadi ni, di India tu.
So dia kata sekarang ini kamu dah buat permohonan, minta masuk ke Malaysia dengan betul. Dia luluskan lah. Artinya saudara, bukan walaupun sahabat. Kalau tak betul, out you go. Jadi bila minta permohonan yang betul, cerita ada keluarga dekat Muar, baru diproses. Itu cara Tun Datuk Ismail. Itulah yang kata Tengku Razali Hamzah. Dia kata guru politik dia adalah Tun Datuk Ismail. Tun Datuk Ismail ni banyak cerita, saudara. Cerita dia banyak. Cerita yang agak menarik hati. Orang pekerja dari rumah Tun Datuk Ismail ni ada satu nyonya, tukang masak, saudara. Dulu-dulu pemimpin kita ramai juga. Dia punya pembantu rumahnya warga keturunan Tionghoa, Cina, saudara. Bukanlah mereka masak babi, tak adalah. Mereka tahu halal haram dan sebagainya. Tukang masaknya adalah keturunan Tionghoa. Satu hari, adik kepada tukang masak di rumah Tun Datuk Ismail ni, saudara, sudah ditangkap oleh pihak polis. Dia asal daripada Bentong, tak silap saya. Tangkap kerana terlibat dalam kegiatan jenayah. Jadi kerana ini kakak dia ni kerja dengan Dr. Ismail, Menteri Dalam Negeri, saudara. Jadi mak dia datang berjumpa dengan Dr. Ismail. Jadi Dr. Ismail dia kenal lah keluarga pekerja ini pembantu rumah dia. So dia kata, nyonya apa mau? Kawan ni kata dengan tangisan, Tun minta maaf lah, kalau boleh saya minta dilepaskan anak saya. Kerana anak saya ditangkap kerana katanya ada jenayah, sekarang ni ada lock up. Sama-sama ni saya bawa buah daripada Bentong, bawa sayur. Saya tahu apa jadi. Tun Datuk Ismail kata, nyonya, you balik. You punya anak, itu undang-undang punya hal. Ini buah, ini sayur, bawa balik. Kalau tidak, nyonya, buah, sayur, semua saya kasih masuk dalam lock up. Saya nampak seriusnya Tun Datuk Ismail mempertahankan undang-undang. Sekarang ini bukan cerita bohong, saudara. Dan satu hari, ini saudara boleh bertanya, berbual dengan ini Tun Hanif Omar. Waktu tu beliau bukan jadi Ketua Polis Negara. Ketua Polis Negara waktu itu Allahyarham Datuk Rahman. Dan ketika itu memanglah gerakan pelajar-pelajar, memang Universiti Melaya dulu, saudara, pusat kerana universiti di Universiti Melaya, jelas, saudara. Mara ITM, Universiti Kebangsaan tak ada tak wujud lagi. Yang ada Universiti Pusat Pengajian Tinggi adalah di Universiti Melaya. Jalan Pantai Baru, saudara. Pejabat Anwar Ibrahim pun di situ jugalah, saudara. Dia punya sekolahnya Yayasan Anda. Memanglah penduduk-penduduk universiti ni memang radikal. Pemikiran mereka radikal, saudara. Dalam isu baling. Kebetulan waktu itu rakyat di Thailand, rakyat Thailand marah sangat dengan Tun Tanam Kitikachon. Saudara. Yang melakukan, katakannya, rampasan kuasa, tak silap saya, saudara. Dan mereka merasakan bahawa seolah pembunuh demokrasi. Jadi pelajar-pelajar ni menuntut satu gerakan, satu unjuk rasa, demonstrasinya yang dipimpin oleh siapa lagi, Anwar Ibrahim lah, saudara. Saudara, Mito Biti Tun Razak membuat kesilapan bawa masuk Dr. Mahathir. Itu je kita cerita kemudian. Ini cerita tentang Tun Dr. Ismail, saudara. Jadi dalam demonstrasi itu, sebab dulu jalannya daripada airport di Subang Airport nak sampai ke Kuala Lumpur mesti melalui sampai ke jalan ke Universiti Melaya, saudara. Mesti lalu jalan utama lah, saudara, di Bangsa. Jadi pelajar-pelajar membuat demonstrasi unjuk rasa. Tun Dr. Ismail membuat arahan kepada Polis Negara. Dia kata kita tidak mau mengizinkan negara kita dimalukan. Bagaimana pemimpin luar datang, tiba-tiba kita benarkan pelajar-pelajar kita melakukan unjuk rasa, demonstrasi. So, dia kata kalau mereka tak mau bersurai, tangkap. Ini cerita benar, saudara. Tangkap, simpan dalam lock up tu 3 hari. Biar dia rasanya. Itu cara Tun Dr. Ismail. Saya kalau saya melihat macam filem Tenda Putra tu, betul, saudara. Bila dia nak declare kan bahawa negara ini mageran, dia kata, bila ramailah wartawan-wartawan daripada luar negara, wartawan Inggeris, Tun, why you want to declare emergency apa semua? Jawab Dr. Ismail mudah saja. You want to wait until the bullet go to your head? Apakah anda tunggu peluru masuk ke kepala anda baru anda sedar? This is my country, I know how to rule my country. Hebatnya Dr. Ismail. Jadi berbalik kita anak dia. Ini kakak kepada saudara Taufik. Taufik Dr. Ismail, bekas wakil ahli parlimen dulu, saudara. Saya biasa berbual dengan beliau. Jadi di kalangan para demonstran itu terdapat anak Tun Dr. Ismail. Ini benar, saudara, yang dicekup oleh pihak polis kerana melakukan
unjuk rasa ataupun demonstrasi. Dulu tak boleh, sekarang boleh dah. Dulu undang-undang ketat. Jadi antaranya termasuklah anak Tun Dr. Ismail. Jadi bila pihak polis siasat seorang-seorang rupa alamak anak bos dia, anak Menteri Dalam Negeri, anak Tun Dr. Ismail sendiri telah pun ditangkap oleh pihak polis kerana mengadakan demonstrasi. Jadi dia menghadap Tun Dr. Ismail lah bos dia. Tun, sorry to tell you. Tu kata apa hal kata. Kita dah arrest dah berapa ramai? Tak silap saya dalam 120 orang itulah. About 120. Dia Dr. Ismail kata very good. Let them stay in the lockup at least 3 days. Ini pengajaran budak-budak. Orang suruh mengaji, orang suruh belajar kat universiti, dia pergi demonstrasi. Cara Tun Dr. Ismail lah. Tapi Ketua Polis Negara kata begini tu, minta maaf lah, dia kata among them, di antara mereka, anak you. Anak saya kata, yes. Anak you juga kita tangkap kerana terlibat dalam demonstrasi. Dia kata Mr. IGP, Ketua Polis Negara, saya nak bagi tahu pada anda. Okey, saya arahkan you simpan dia orang 3 hari dalam lokap. Anak saya, you simpan 1 minggu dalam lokap. Baru dia tahu undang-undang. So, retinya saudara, dia tak pilih bulu. Ini yang selalu diterjemahkan oleh Dr. Zaid Hamidi. Dia kata, dalam menegakkan undang-undang, kita kena buta warna. Kita tak pilih bulu. Walaupun dia anak Timbalan Perdana Menteri, dia anak Menteri Dalam Negeri. Kalau dia salah, maka dia juga simpan dalam lokap. Orang lain 3 hari, dia seminggu. Begitulah ketegasan Tun Dr. Ismail. Jadi sebab itu saya kata, kadang-kadang saya terimbau, alangkah baiknya kalau Tun Dr. Ismail masih hidup lagi, tentulah negara kita ini tidaklah macam ramuk macam sekarang, saudara. Tapi waktu dulu nak buat macam mana, saudara? Allah lebih sayang pada pemimpin yang hebat. Maka pada 2 Ogos 1973, seluruh negara Kuala Lumpur bermandikan air mata. Dalam derayan hujan, waktu-waktunya cuaca pun gelap, saudara. Maka almarhum Tun Dr. Ismail dikebumikan di makam pahlawan. Dan Tun Razak memang sayang pada Tun Dr. Ismail. Bila dia dapat tahu waktu itu, waktu kematiannya, Tun Razak berada di New York menghadiri sidang macam unggah lah sekarang, menghadiri sidang ketua-ketua negara Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Setelah diberitahu bahawa Tun Dr. Ismail meninggal, dia terus balik dan dia bagi arahan. Dia bagi arahan pada Allahyarham Tun Sadun. Dia kata, I want Ismail dimakamkan, dikuburkan di makam pahlawan dekat Masjid Negara. Sebab itu bila dia balik, dia tanya, tang mana? Dia kata, kita dah pilih kubur. No, I want this, di sini. Tun Razak punya kasih dan sayangnya, hubung akrab antara Perdana Menteri dengan Timbalan Perdana Menteri, saudara. Dan di situlah saya melihat bagaimana Yang Mulia Tengku Razak Hamzah belajar berpolitik dengan 2 pemimpin yang hebat, saudara. Alangkah baiknya kalau kita mempunyai pemimpin sebegitu. Sebab itu pemikiran Tun Razak, bila dia kata pertama sekali selamatkan Harun, terbukti Datuk Harun adalah mangsa politik yang digunakan oleh anasir-anasir yang menentang. Kerana mereka gagal untuk mempengaruhi Allahyarham Datuk Harun untuk menjatuhkan Tun Razak yang mengadakan hubungan diplomatik dengan negara China. Mereka marah sebab Malaysia tidak mengadakan hubungan diplomatik dengan Soviet Union. Masa itu dulu Soviet Union, saudara, sebelum Rusia hancur berderai. Dulu ada negara dipanggil Soviet Union, termasuklah Kyrgyzstan, Kyrgyzstan, apa semua tu, saudara. Ada lebih kurang 3,500 wakil-wakil rakyatnya dan daerahnya besarlah. Sampailah ke padang Berlin dan begitulah, saudara. Masa itu tembok Berlin pun belum hancur lagi. Waktu itu gagasan Soviet Union besar. Dan mereka marah kerana Malaysia tidak mewujudkan hubungan diplomatik dengan Soviet Union, sebaliknya mewujudkan hubungan diplomatik dengan negara China. Saya kena ingat, komunis China dengan komunis Marxis di Soviet Union, dia tak sealiran. Mereka tak sealiran. Jadi marahlah saingan. Jadi cara terbaik minta supaya Datuk Harun menjatuhkan ini Tun Razak. Kerana mereka ingat bahawa Datuk Harun ini boleh dipengaruhi. Tapi begitulah setirnya almarhum Datuk Harun. Dulu pemimpin dulu, saudara, mereka setir dalam persahabatan. Ukhuwah persahabatan pemimpin dulu memang kukuh kental, saudara. Sebab itu bila agen-agen komunis mempengaruhi almarhum Datuk Harun untuk menentang Tun Razak, Tun Razak kata over-minded body. Mungkin saya berbeza pandangan, tetapi saya tidak akan menjatuhkan presiden saya. Saya lihat sebetulnya sekarang ni, apabila pemuda UMNO sekarang ni, kadang-kadang pemikirannya berselanggah dengan
Presiden UMNO. Tapi bukanlah sampai ke tahap untuk menjatuhkan. Sebab itu saya sayang pada pemuda. Pemuda dia punya jiwanya, dalam perjuangannya. Dan itu gambaran saudara. Jadi pemimpin dahulu saudara akrab. Al-Azam Osman memang almarhum Tun Datuk Ismail tegas. Dia punya prinsip, dia punya pendirian. Dan dia waktu Tengku Abdul Rahman mengambil keputusan untuk menyingkirkan Singapura, dia tak jawatan, dia tak setuju. Sama dengan Manja Pak Albar. Dia Tun Dr. Ismail ni satu orang, dia tidak meletakkan jawatan itu mengatasi segala-galanya. Yang penting adalah prinsip. Alangkah baiknya kalau kita mempunyai pemimpin hari ini dan masa depan, pemimpin yang punya prinsip. Kalau salah, cukup. Jangan fikir lagi. Sebab itu saya mengharapkan sekarang ni Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang belum melihat bagaimana perkembangan, macam mana karakter, macam mana pentadbiran pemimpin masa lalu. Saya yakin tentulah Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah pun membaca setiap urusan pentadbiran negara. Ya, saudara, bila dia terima saya jawatan sebagai Perdana Menteri, dia akan menerima satu buku fail tebal, saudara. Dalam fail itu banyak dikri-dikri ataupun keputusan-keputusan kerajaan yang beliau dapat baca, dapat beliau lihat kenapa keputusan itu diambil. Jadi saya mengharapkan agar beliau dapat mencontohi kepimpinan daripada zaman Tengku Abdul Rahman, kepimpinan Tun Razak, saudara. Husin On ni lembut sikit ke, Dr. Mahathir ni semua orang tahu, saudara. Wallahu a'lam bisawab. Malas saya nak sebut, saudara. Tak baik kita nak cerita buruk pasal orang. Tetapi bagi saya yang saya masih lagi rindukan hadirnya seorang pemimpin sehebat Tun Razak yang jiwanya lain tak ada adalah untuk rakyat. Sebab itu saya lihat hari ini Datuk Seri Anwar Ibrahim begitu tega memikirkan soal rakyat dan keamanan dunia sejagat. Saya, kita jumpa lagi besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Terima kasih.